emas. Kak Wida selalu post pasal JAE 10 kali. Produk kita, fasiliti yang disediakan adalah JAE 10 kali dan sales setiap hari boleh mencapai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada. So maksudnya memang orang akan beli emas setiap hari. Okey. Yang kedua adalah kita punya slip gaji yang kita dapat adalah sangat laku. Jangan dikata kita punya payslip kita tu tak laku pula. Laku, memang laku. Sebab apa? Ini telah terbukti yang daripada Datuk Faizal kita sendiri, iaitu senior merchant dalam Fintech Group ni. Dia sendiri dah kata dia buat apa, tak tahulah, dia buat belian lah menggunakan slip, buat loan ke apa ke, guna slip gaji dia, tunjuk slip gaji, memang laku. Selain CIMB, dengan FBank pun laku. Okey, so jangan kata kita punya ni tak bernilai. Kita boleh guna slip gaji daripada Quantum Metal sebagai supporting dokumen juga. Okey, mungkin ada yang bekerja hakiki, buat jadikan PN sebagai part time. So nak buat loan ke, nak beli rumah, nak beli kereta, boleh guna payslip yang dapat daripada Quantum Metal sebagai supporting dokumen. Okey. Alright, so kita punya kita punya instrumen yang kita, media yang kita gunakan adalah secara digital. So bila digital, kita boleh bekerja anywhere, anytime. Okay, anytime tu sebab apa? Sebab emas ni memang dekat Quantum Metal 24 jam. Malam tadi saya sendiri tidur pukul 2:30 pagi. Kenapa? Sebab harga emas naik dan klien mula bertanya adakah akaun dia dah untung. So kita pun jadi excited, kita guide dah 2:30 pagi, dah tak larat dah, memang tak boleh nak bertahan dah, kata dah mata tak boleh buka, tak apalah, mungkin esok pagi dia akan naik lagi. Betul, memang pagi ni dia terus naik sampai 65.6 lah tadi kan. Ada klien dia target ada nak sampai 65 dia nak jual. Betul-betul 65 dia jual. Pagi tadi naik sampai 65.6. Klien tu stres sebab apa? Dia dah jual masa 65. So kat sini digital itulah maksudnya kita boleh berurusan 24 jam secara digital, anytime, anywhere, dekat coffee shop ke, dekat rumah ke, tengah jemur baju ke pun boleh kita buat pembelian, penjualan, guide klien kita. Semua tu very easy. Sebab saya sendiri suri rumah dekat rumah ni. Alhamdulillah saya dah jadi suri rumah dalam bulan 2 ni, cukup 3 tahun lah. Saya jadi seorang suri rumah dan Alhamdulillah dekat saya masih bertahan dengan Quantum Metal sebab saya nampak kelebihan dengan Quantum Metal ni macam mana. Okay, jadi seorang konsultan. Alright, yang keempat adalah kita akan dapat emas percuma sebagai seorang konsultan. Maksudnya bila kita buat pembelian emas, bila kita buat kita beli emas atas pembelian sendiri, kita akan dapat komisen. Komisen tu akan masuk dulu dia masuk terus ke dalam GSA. Sekarang ni dia akan masuk ke dalam, kita buat pilihan lah, dalam flow account ke atau mana-mana, dia akan masuk flow account lah selalunya, tapi kita boleh pilih masuk ke dalam GSA juga. Macam saya akan pilih masuk flow account dan kadang-kadang saya akan buat masuk ke dalam account emas juga. So dapat emas percuma tanpa spread 7% tersebut. Okay. And then marketing plan sudah ada dalam sistem. Memang semua dah provided dalam team TGC sendiri, team kita, team Dr. Wida ni, everything is provided already. So all you need to do is to follow, copy and paste sahaja apa yang telah diberikan. Very easy. Sebab macam saya dah cakap, saya sendiri sebagai seorang suri rumah, ibu pada 2 orang anak pula kecil-kecil, Alhamdulillah memang boleh bergerak. Okey, ada masa bila klien ajak jumpa, baru kita akan jumpa sebab semua ke atas klien. Ada orang selesa secara online, ada orang selesa berjumpa. So everything kita just follow and copy paste saja semua marketing plan that provided. Okey, kalau nak copy paste writing ke copywriting everything kat Facebook pun semua pun ada, senang, very easy, kata hujung jari saja. And then kita punya paling best adalah boleh diwarisi. Jangan ingat our business tak boleh diwarisi. Macam Syida, bukan nak cerita sedih lah sikit. Ada 2 klien Syida, dua dealer dalam tim Syida telah kehilangan orang yang tersayang. Salah seorang tu adalah suami, dan salah seorang lagi adik dia. Adik dia pun register, suami dia pun register. Maksudnya ada 2 orang yang berbeza meninggal pada tahun yang sama. Maksudnya bulan 8 yang kehilangan suami, dan baru-baru ni kehilangan seorang adik akibat kanser. So adik dia memang very aktif dalam Quantum Metal dan dia meletakkan nama waris dia adalah anak buah dia. So anak buah dia sekarang ni Syida memang tengah guide untuk mendapatkan milikkan semua emas-emas yang dia ada dan juga dia punya level. So level Syida punya klien ni adalah investor.
Okay, so introducer. So dia akan automatic dapat anak buah ni tak pernah register. So she dah consult dia untuk buka account dahulu dan content mentor akan transfer semua kepada beneficiary itulah ataupun pewaris yang telah yang telah dinamakan. So klien Syida ni dia seorang Cina lah. Dia pun dah sebelum dia meninggal dia memang dah everything prepared and sekarang ni pun Syida tengah guide dia punya anak buah. Alright. So memang boleh diwarisi semua emas-emas kat dalam tu anak buah tu akan dapat. Okay, so kalau kita namakan suami pun kita akan dapat, suami akan dapat sekali dengan kita punya level. Bila developer ataupun merchant semua memang akan dapat. Okay, so far clear, okay? Alright, so 7 sebab kenapa kita kena jadi konsultan dekat Fundamental. Sekejap sikit sakit tekak. Okay. Alright, so dekat Quantum Meter, Quantum Meter ni adalah sebuah syarikat yang kukuh sejak 2012. Sebab apa? Sebab QuickM ni dia bukan sahaja sediakan fasiliti ni. Sebelum dia sediakan fasiliti, 3 fasiliti yang kita ada nampak sekarang ni, dia dah sedia ada supply worker dekat bank-bank, dekat koperasi, dekat lepas tu kita juga merupakan kita punya institusi pelapor dekat bawah AMLA. So AMLA ni kita semua sedia tahu ini adalah anti money laundering dan yang report direct kepada BNM juga. So BNM kata indirectly monitor kita punya sistem, kita punya transaction. Alright, so memang tak ada isu, insyaAllah, Alhamdulillah. Alright, so kita punya pendaftaran juga secara percuma. Bila percuma kita daftar, ramai je yang bila diorang dah daftar, diorang tengok sistem tu macam mana. So daripada situ kita akan guide dia macam mana nak beli semua-semua tu. Yang penting pendaftaran percuma, tak perlu bayar apa-apa. Okay, produk yang kita guna adalah emas. Okay, produk kita, fasiliti yang kita guna memang emas dan disahkan patut syariah oleh Tawafuk Konsultasi. Tawafuk Konsultasi dan juga Rakabah LLC. Rakabah untuk secara international lah antarabangsa, Tawafuk Konsultasi untuk domestik ataupun dalam Malaysia. Okay. Okay, spread yang sangat rendah dekat Malaysia ni antara 3% dan 7% hingga 7%. Alright, kalau berbanding dengan pasaran luar, kedai luar, diorang meletakkan 20% hingga 40% spread. So kalau ada yang masuk daripada kelas hari Isnin iaitu berkenaan know your product, mereka dah cerita, dealer dah cerita, konsultan dah cerita mengenai spread. So spread tu apa itu spread adalah boleh tahu kan spread tu adalah markup yang dikenakan dan kita kena market yang telah dibuat tu spread yang rendah maknanya makin rendah spread tu makin cepat untung emas kita. So kalau 20 dan 40% ni berapa lama masa yang akan diambil untuk emas kita beli tu untuk untung. Mungkin akan ambil masa setahun, 2 tahun ataupun 5 tahun ke atas. Who knows kan? Alright, semuanya bergantung pada harga emas. Ada gold asset enhance 10 kali. Ni yang produk best dekat Quantum Metal, killer produk iaitu GAE 10 kali. Tak ada dekat mana-mana kedai emas satu dunia, bukan kat Malaysia dah ni, satu dunia. Kenapa Syida boleh berani cakap itu? Sebab memang kita adalah syarikat pertama, Quantum Metal adalah syarikat pertama yang menawarkan program fasiliti ini. Kenapa fasiliti ni very famous? Sebab ni lah dia dah belajar daripada kelas hari Isnin, dah tahu kan specialnya apa itu GAE 10 kali. InsyaAllah boleh faham, so boleh nampak. That's why fundamental special. Okay, and then kita ada juga pajak online. Pajak online dengan upah simpan yang sangat rendah iaitu 3.5% setahun yang tiada limit masa. So kita sedia maklumlah kedai pajak kat luar tu macam mana dia punya upah boleh jadi sampai 20% setahun. Sedangkan Quantum Metal hanyalah 3.5% per year, per annum. Sangat murah, sangat mudah. And paling penting kita tak ada risiko untuk kena bayar balik bila-bila masa ataupun tak ada risiko emas kita kena lelong kalau kita tak bayar langsung. Right? Keuntungan pula kita dapat 100% daripada pergerakan harga emas. So inilah cerita malam tadi di mana harga emas naik mendadak. Semua happy, semua klien happy. Alhamdulillah yang dah lama peram daripada bulan 5 pun Alhamdulillah diorang dah buat keuntungan, dah jual. So Syida pun tumpang happy kita guide diorang. Bukan saja akaun GAE tapi GCA, GSA pun dah untung. Alhamdulillah. Okay. So inilah struktur kita. Kita ada
daripada introducer, kan bila kita register kita dah declare diri kita sebagai investor. Tapi bila kita buat belian, kita dah jadi introducer. Yang melayakkanlah ada syarat untuk jadi introducer dan syarat untuk menjadi dealer consultant, dealer developer consultant dan juga merchant consultant. Okay? Alright, ni dia. Syarat untuk menjadi seorang introducer macam kita cakap tadi, first of all, of course, kita kena daftar akaun secara percuma. And kita buatlah belian belian peribadi, first unit kita ataupun belian peribadi kita sama ada GAE 10 satu unit. Harga sekarang dalam dia lebih kurang lah 1540, 1530 macam tu, ataupun 3 unit GAE 5. Beza kat sini. Harga kat sini orang yang ada modal dia akan go for 1540 ni lah, yang satu unit GAE 10 ni, ataupun yang tak ada modal dia akan pergi kepada 3 unit GAE 5 untuk menaikkan diri menjadi seorang introducer. Sebab tu Syida Bani cakap dekat mana nak dapat kedai emas yang kita boleh buka kedai emas dengan modal paling rendah RM355 ni. Tak sampai lah 350 ni actually. 330, 340. So dekat mana nak dapat kecuali di Continental. Memang very easy peasy nak buat menjadi kata kita buka kedai kita kedai emas. Right? Okay, lepas kita beli, kita kena maklumkan kepada dealer terdekat kat atas kita untuk promote kita jadi introducer. So dekat sini maksudnya bila kita kena refer kepada referral kita. Katakanlah referral kita tu belum jadi seorang dealer, so dia akan inform dia punya dealer pula yang terdekat yang atas yang dia pula. Alright, next dealer atas dia. So dia akan untuk jadi introducer. Kat sini jangan terkejut ada orang dah beli 40, 60, 70 unit tapi tak jadi introducer lagi. Ini cerita kata Puan apa Syida, nak kata ada soalan masuk daripada Cik Joanna kita. Nak tanya ya. JE 5 satu unit dulu boleh ke? Boleh, kita boleh beli kata partially. Maknanya beli sikit-sikit. Kata bulan ni satu unit 110, bulan depan tunggu naik gaji 110 lagi, ataupun suami bagi duit ekstra, bulan depan beli lagi 110. Cukup 3 unit, inform terus kita punya referral and diorang akan naikkan kita menjadi introducer. No worries, boleh beli sikit-sikit. Okay. So tadi cerita tadi jangan terkejut sebab ada je orang yang dah beli, investor dia beli sampai 70 unit tapi tak pernah naik jadi introducer. Kenapa? Alah mungkin orang atas tu sendiri yang tak maklum ataupun tak tahu, kita pun tak tahu nak cakap ataupun dia pun sendiri tak kenal siapa. So itu pentingnya kita kena promote, kita kena inform orang atas kita ataupun referral kita yang perkenalkan kita pada fundamental ni. Mereka bertanggungjawab untuk guide kita, untuk naikkan kita jadi seorang introducer. Okay. Next, kelebihan kita tak perlu cari orang untuk mendaftar QM. Okay. Dan maksudnya bila kita dah jadi introducer, tak semestinya kita nak terus nak cari orang, nak promote, tak perlu. Kita kadang klien Syida ramai je yang jadi introducer tapi jadi introducer untuk dapat commission atas belian sendiri sahaja. Itu specialnya, tak perlu pun, tak ada paksaan, tak ada minimum, tak ada kata tak ada KPI pun nak kena target. Kalau you tak buat jadi tak promote, tak registerkan orang, you tak dapat dah commission. Tak ada, memang tak ada dekat apartment kita ni. Memang very easy, very kata peace of mind. Memang tenang saja, buat tenang-tenang saja, tak perlu cari orang. Jadi introducer dapatkan kelebihan untuk mencari untuk mendapatkan commission atas belian sendiri sahaja. Okay. Alright, so macam mana structure untuk introducer? So ini adalah ini adalah introducer. So introducer atas belian sendiri dia akan dapat 2% bila dia buat belian GAE. Okay, semua illustration, semua percentage yang ditunjukkan dalam graph dalam slide ni adalah berdasarkan GAE 10 Okay, commission tu berdasarkan GAE 10. So introducer bila dia beli atas belian sendiri dia akan dapat 2%. Dah jadi introducer lah. Okay. Bila dia beli satu unit JE, dia akan jadi introducer. Next belian dia, barulah dia akan dapat 2%. Okay, dia kena officially jadi introducer dulu. So, maknanya first pembelian dia tak akan dapat. Second pembelian dia akan dapat 2% untuk JE 10. Alright. And then katakanlah dia dah start buat buat sharing lah. Lepas sudah ada lah orang yang register dengan dia dapat pelanggan baru. So bila dia dapat pelanggan baru,
pelanggan baru pula beli GAE 10 kali, dia automatically akan dapat 2% daripada belian pelanggan baru ni. Alright, so 2%. So, bila dia dah jadi, bila orang ni dah beli 2%, pelanggan baru ni dah beli 2%, of course kita akan inform referral kita untuk naikkan pelanggan kita ni, klien kita bawah kita ni. So, naik jadi introducer. Next pembelian, bila dah sama-sama introducer ni, introducer bawah dia pun dah introducer. Next pembelian daripada introducer GAE 10 ataupun mana-mana pembelian akan dapat dekat introducer ni, dan introducer atas dia akan terputus komisen tersebut 2%. Dia dah takkan dapat dah 2% ni, melainkan dia naikkan diri dia jadi seorang gila. So tak ada istilah mengkayakan orang atas. Bagi aku beli ni orang atas ni sedap dapat ni. Tak ada istilah macam tu, sebab bila dia beli dah terputus dah komisen, melainkan dia ni naik jadi gila. Alright. So far so good. So next. Okay, ini adalah syarat untuk menjadi dealer pula. So tadi introducer tu dah kata, member ni, klien aku ni ramai dah ni. Semua pula dah jadi introducer. Setiap belian orang aku tak dapat. So dia akan target untuk menjadi seorang dealer. So ini adalah apa yang Syida rasai lah. Kata, tak boleh jadi ni. Banyak dah klien aku dah 30 orang dah ni. Tapi tak jadi dealer lagi. So ada 5 investor. Okay, first of all, syarat untuk jadi dealer kena ada 5 orang yang daftar dengan link kita, minimum 5 orang investor. Lepas tu dia boleh total unit 30 unit GAE 10 sahaja pembelian untuk jadi dealer daripada 30 unit GAE 10. Alright, kena ingat dekat sini. GAE 5 tak dapat, GSA, GCA tak dapat, tak dikira lah sales tu. Hanya sales daripada GAE 10 sebanyak 30 unit. Lepas tu, bila kita dah dapat yang ni, kita settle, ada 5 investor dah daftar dengan kita, dah buat belian GAE 10 setiap seorangnya. Lepas tu total saya dah cukup 30 unit bawah kita. Grup kita lah, grup sales kita. Tapi belian sendiri tak dapat tau. And then, barulah kita dah sah jadi, orang kata langkah, kata kaki sebelah lah masuk nak jadi dealer ni. So kita kena transfer RM300 ke GSA, okay, QBack training fee lah, untuk mendapatkan link untuk menjawab exam dan tengok video modul. Alright, so dekat Quantum nak jadi dealer ni kena jawab exam, okay. Okay, penting. Bila nak jawab exam ni, kita ada 2 percubaan diberikan untuk lulus exam ya. Bila kata fail kali ketiga, kena bayar RM100 yuran peperiksaan. So kalau boleh, kita kena study. Sebab tu Quantum dia dah sediakan 5 video modul, di mana 5 tu wajib tengok semua tu. Bila dah habis complete, barulah Quantum akan hantar email untuk email link lah untuk menjawab exam dalam masa 5 hari lepas kita dah habiskan 5 video tu. Alright, sudah habis video kelima, Quantum akan hantar email untuk kita jawab exam dalam masa 5 hari. So, my advice, tolong jawab secepat mungkin sementara masih fresh kita punya ilmu dalam otak. Sebab itu memang kita banyak dalam exam tu ada juga pengiraan. So, bila kita belajar, kita terus apply, insya-Allah lah dalam first menjawab exam tu terus lulus, insya-Allah. Okay? So kelebihan kita mulalah dapat bila dah jadi dealer ni, kita dah boleh dapat dah production ataupun sales daripada kita punya members. Okay, dekat sini bila dah sama-sama jadi introducer, ramai klien dia tanya, kenapa saya dah tak nampak dia punya nama pelanggan bawah dia? Sebabnya bila dah sama level, automatik kita dah takkan nampak orang yang register bawah kita, melainkan kita melayakkan diri jadi seorang dealer. So bila kita dah jadi dealer, kita dah nampak dah orang semua yang hilang sekejap, kata hilang sekejap kat bawah kita tu, dah muncullah balik setiap pembelian diorang, dah kita pun nampak juga. Cuma kita tak tahulah siapa yang beli, sebab sekarang ni Quantum hanya letak kata customer code, tak ada dah nama. Kalau dulu ada nama, sekarang tak ada nama, hanya customer code sahaja. So kita boleh dapatlah nak production, boleh tengok production atau sales ahli member kat bawah, ahli member yang ada kat bawah, and then override 1% dari dealer ke bawah. Okay. Okay, so ada 2 cara untuk menjadi dealer tanpa cari klien Okay, sorry, ada 2 cara untuk jadi dealer. Macam
kat atas ni macam Syida advice, macam ni adalah cara Syida, iaitu secara organik. Syida tak ada modal lah untuk melayakkan diri dengan guna orang kata modal sendiri, tak ada. So Syida secara organik seramai 30 orang, 30-40 orang masa tu lah, barulah Syida layak jadi dealer. So bukan semua orang mampu nak beli GAE 10 ni, 1,000 lebih ni. So fahamlah, kita memang tak ada paksaan. So mana yang mereka mampu simpan emas RM10 pun tak apa, janji diorang, kata klien-klien tu dah buat simpanan emas. Okay, walaupun RM10. Okay, so dekat sini ada cara Syida, iaitu cara organik. Cari orang ataupun cari registerkan kawan-kawan ke, right, sebanyak minimum 5 orang dan total sales 30 unit. So cara kedua ni, ni adalah kita panggil cara yang guna modal sendiri, iaitu kita jadi dealer tanpa cari klien. Yang ni memang mostly ramai, bukan ramai lah, adalah yang ada modal. Even dealer Syida 2-3 orang mereka jadi dealer tanpa cari klien pun. Sebabnya diorang nak dapat komisen atas belian sendiri yang lebih banyak daripada menjadi introducer. Lepas ni kita akan tunjuk apa kata komisen tu. So untuk mak ayah, contoh katalah kita ada modal 1 unit $250, 30 unit bersamaan $7,500. Alright, darab dengan currency Malaysia sekarang dalam 46,000 atau 47,000. So katakanlah klien tu dia ada duit, memang dia ada simpan duit tepi, dia duit tamu haji ke, duit ASB ke, duit apa-apa yang dia ada, duit simpanan dekat bank ke, dia tak guna duit tu lah bertahun-tahun. So daripada dia simpan situ, dia pun mostly lah diorang kata okay, dia keluarkan separuh, keluarkan sedikit untuk menaikkan diri jadi dealer dengan cara menggunakan akaun proxy. So akaun proxy ni first dia registerkan mak dia dulu. Ini tu orang bujang macam saya, of course lah, suami ke, kalau saya siapa yang ada pasangan tu boleh registerkan pasangan. So mak, ayah, adik, abang, kakak, cukup 5 orang ni. Okay, seorang ni kita letak 1 unit 30 unit GAE 10. So dia dah pump dah dulu 30 unit dekat sini. Satu akaun sahaja, senang nak monitor. So beli terus 47,000 tu contoh, dekat satu akaun 30 unit terus. Yang lain-lain beli 1 unit GAE 5 kali sahaja. GAE 5 ni saja dah cukup 110, 110, 110, 110. Settle. Asalkan dia adalah GAE, daripada pilihan GAE. Tak perlu jadi introducer. Semua ni tak perlu naikkan jadi introducer untuk orang yang ada modal. Okay, so commission akan pergi direct dekat orang yang ada modal tu lah, yang nak berminat jadi dealer. Okay, so commission dealer ini yang orang dealerkan ni. Biasanya bila dah dengar, oh commission dealer adalah 7% atas belian sendiri. Untuk beli GAE 10, 2% kita akan dapat $5. $5 bersama RM20 plus minus lah, RM20. Untuk dealer 7%, 1 unit dia akan dapat $17.5, 17.5 bersamaan 80, 70, RM80 Malaysia ikut currency sekarang. So banyak, so dia nampak beza daripada aku dapat RM20 atas belian sendiri menjadi introducer, aku mampu beli jadi dealer dan dapat komisen 7% atas belian sendiri, iaitu RM70-80. So apa yang dia buat? Dia buat cara yang kedua tadi, iaitu menggunakan akaun proxy. So katakanlah alright, so ni dia ni tadi introducer. So introducer ni dia pun dapatkan klien, ada orang register baru, dia dapat 2%. Okay, dealer ni pula, alright, bila dia ni beli, dia akan dapat 2%. Tapi bila introducer beli, dealer akan dapat 5% sebab total adalah 7%. So 5 tambah 2, of course lah 7. So bila dealer beli sendiri GAE 10, dia akan dapat 7%. Tapi bila dia sendiri registerkan direct klien bawah dia, pelanggan baru direct bawah dia, bila dia beli first pembelian dia akan dapat 7%. Alright, second pembelian daripada pelanggan baru dia dah jadi introducer, dia akan dapat 5% macam ni. So introducer ni akan dapat 2%. Alright, ataupun pelanggan baru ni akan dapat 2%. Okay. Okay, perbezaan komisen ni yang tunjuk ni bila orang dah tengok
perbezaan, orang akan prefer lah nak pergi kepada dealer daripada introducer. Okay, ada modal, boleh buat jadi dealer secara proxy, tak ada modal, kita boleh slow-slow naik, ikut macam Syida secara organik. So, introducer dia punya commission 2% atas belian sendiri ataupun belian orang bawah dia, klien dia. GAE 5, 1.5%. So, 2% ni tadi 5 USD ya, 5 USD. So, GSA 0.5%. Untuk GAE 10, 7% bersamaan 17.5 USD belian sendiri. Okay, belian sendiri. Bila dia ada orang register, kita just tolak je lah 17.5%, tolak 5%, 17.5 USD, tolak 5 USD. Bila dia dapat 5%, bersamaan 12.5 USD. Bersamaan RM50, RM60 lah untuk satu unit bila dah ada introducer, bila dah orang bawah dia dah jadi introducer. Okay. Untuk GA5 dia akan dapat 5% dan GSA dia akan dapat 2%. Nampak tak berbezanya? 5% perbezaan, 3.5% perbezaan dan 1.5% perbezaan. Alright. Satu orang berminat sangat-sangat untuk melayakkan diri menjadi dealer bila dia ada duit. Bila orang yang ada duit ni memang akan urgent terus buat. Kadang tu 5 hari dah boleh settle jadi dealer. Macam saya ambil masa 3 bulan Sorry untuk nak jadi mencelah. Ada soalan ya, ya. satu daripada Encik Moin Okay. bin Sari. Untuk jadi dealer mesti beli 30 unit JE 10. Soalan, kalau sebahagian unit sudah terminate macam mana tu? Sebahagian unit sudah That means terminate dia dah daripada beli 30 unit. 30. Lepas tu Okay. sebahagian daripada 30 tu dah terminate. Ini soalan klise ni, memang ramai orang tanya. Dia dah beli 30 unit, sebahagian Baca unit tak? sudah terminate. Dia masalah dia belian 30 unit pertama tu pun dah okey dah. In fact, kalau kita beli dia dah melayakkan diri dah sebenarnya dia 30 dah unit tu. automatic layak jadi Dah dealer. automatic dah. So dia kena mencari lagi 4 orang dan beli GAE 5 tu saja macam saya tunjuk ni tadi. Ya. Yeah. So macam ni tadi. Dia dah beli 30 unit bawah ni. Bawah dia tau, jangan akaun sendiri. Akaun orang yang kita daftar dengan kita tu. Maknanya akaun bawah kita tu lah. Alright, bukan akaun kita sendiri tau. Akaun orang bawah kita. 5 orang dalam grup kita. So akaun pertama dia dah beli 30 unit. So dia kata tadi dah terminate 15. Tak perlu risau sebab dia dah accumulate dah. Maksudnya macam saya sendiri ambil masa ambil 30 ada orang 40 unit terus beli dah terus layak, ada orang 20 unit macam ni 30 unit, lepas tu kata dia dah terminate 15 sebab dah untung, benda tu masih entitled untuk jadi seorang dealer, tak ada masalah. Alright. Okay, menjawab soalan tak Cik Mu'in? Okay, alright. So dekat sini kita boleh nampak perbezaan tu very, orang kata different. The difference is quite, orang kata huge lah. 5% bezanya. So of course orang akan fokus untuk jadi dealer untuk mereka yang ada duit ataupun yang sendiri nampak peluang dekat dalam ni. Dia dah selesa dapat 2%. Tiba-tiba dia kata kenapa aku tak pergi kepada 7% je, sebab 2% pun dah sedap. Kata RM20 setiap pembelian orang bawah kita. 10 orang dah RM200. Kenapa tak pergi kepada dealer? So dia kata bijak sendirilah. So bila dia bijak sendiri ni memang dia akan push. Macam saya sendirilah, bijak sendiri. Dah nampak kata sedapnya 2%, why not I go for 7%, right? So ni antara testimoni kita sebagai seorang dealer dekat Continental. So pada bulan 5 memang harga emas turun, orang ramai beli, memang sampai 5,845 dia punya commission untuk bulan 5 sahaja. And then bukan untuk kiranya memang bulan 5 ni memang kata banyak orang beli emas time ni. Okey, ini orang lain pula 8,500. Jangan terkejut, dalam ni pun dealer boleh mencapai puluhan ataupun 5 angka. Alright. Okay, so sekarang dekat dealer developer. Okay, dealer developer DD ni kita kena hasilkan 5 direct dealers. Okay, daripada dealers, macam Syida dealer sekarang ni dah complete 4 orang dan tinggal lagi seorang untuk Syida lahirkan, beranakkan lagi seorang dealer dalam tim Syida. Direct dealer, kalau indirect Syida ada
3 indirect. Alhamdulillah. Indirect dealer. And then direct dealer sudah ada 4 orang. So 4 orang ni tinggal lagi seorang lah untuk Syida lahirkan dan untuk melayakkan Syida menjadi seorang dealer developer. Okay, 5 direct dealer ni kena buat sales setiap seorang 30 unit yang tadi tu. 30 unit 10 GAE 10. Untuk 5 orang maknanya total sebanyak 150 unit GAE 10. Okay. Yang paling penting bila dah bila dah ada motivasi, dah nampak jalan untuk jadi seorang dealer developer, kita kena sentiasa monitor and guide bakal dealers. Okey, yang betul-betul ada tu nak jadi dealer tapi tak ada orang, so tapi dia tak serius. So kita boleh nampak nak ketepikan dia macam mana. Kita akan guide dia, tapi sebab dia sendiri dah kata dia tak berminat, cuma dia nak jadi seorang dealer atas proksi, so kita tahulah dia macam mana. Okey, kita dah tahu kata dah boleh guide dah. So bila dia dah faham sendiri pun dia boleh dia sendiri boleh beli anytime dia nak. Okey, orang yang ada modal ni dia lain lah sikit. Yang orang tak ada modal, kita kena sentiasa push dia, sentiasa monitor, sentiasa update dia punya sales. Setiap kali orang beli, kita kena rajin tengok pembelian daripada orang, daripada kita punya sistem itulah. Kita tengok okey, siapa yang dealer next to be. Okey. Kelebihan adalah override 3.5% dari direct dealer. So suami isteri, siapa yang register suami isteri ni ada advantage lah. Contoh, kita suruhlah suami kita kalau Syida, suami yang register bawah Syida ni, dia buat belian 1 unit JE ataupun bawah dia, so dapatlah override 3.5% daripada direct dealers. Okay, dah jadi dealer developers ni, dia ada susunan dia. Sekejap kita akan tunjuk. Okay, ni lah dealer developer. So ni dealer developer, setiap pembelian orang baru yang register bawah dia, dia akan dapat 7% juga, sama macam dealer. Okay, pelanggan baru dapat 7%. So dia naikkan jadi dealer jadi introducer. Bila dah naik introducer, introducer ni beli lagi 2% pembelian, introducer akan dapat 2%, dan dealer developer akan dapat 5% daripada pembelian introducer tadi. Okey, yang direct introducer. Okey, so direct dealer pula dia akan dapat, contoh bila introducer ni dah naik jadi dealer, direct dealer setiap pembelian dia buat 7% dia akan dapat atas belian sendiri. Dealer developer akan dapat 3.5%. Okey, 3.5%. Itu 7 tambah 3.5 adalah 10.5. Total kata total untuk dealer developer adalah 10.5 dia punya perjalanan. Bukan dia dapat commission 10.5 tau, tapi dia boleh up to 10.5% untuk dealership sahaja. Alright, so 5% dealer dah bila introducer bawah dia, contoh ni ada 3 kan, nampak ni dia, ni anak dia, ni cucu dia. So bila cucu buat pembelian, cucu akan dapat 2%, anak dia akan dapat 5%, so total dah 7%. Dia akan override daripada belian dia introducer ni sebanyak 3.5%. Faham kan? So dia dah override sampai cucu. Dia dah override sampai cucu. So setiap kali cucu beli dia akan dapat 3.5%. Okay. So kalau direct dengan dealer, contoh dealer ni pula buat belian direct, dia akan dapat dalam dia ada sistem dia ada 1, 2, 3. Ni cicit lah, ni cucu, ini anak dia. Okay, so bila cicit dia buat pembelian, dia dapat 2%, dealer atas dia akan dapat 5%, dealer kepada dealer ni dapat 1%, dan kita akan override 2.5%. 2.5% pun masih banyak masih banyak. Okay, nampak dia faham dekat sini. So total semua ni 2.5, kita maknanya 1, 2, 3 sampai cicit tau sebenarnya. Ni anak, cucu dan cicit kita override. Faham dekat sini? Sebanyak 10.5%, kita total up 2.5 plus 1 plus 5 plus 2. So total dia semua ni adalah 10.5%. Faham clear semua? Alright, so ni adalah contoh commission untuk seorang dealer developer. Pada bulan Mei macam saya cakap, memang ramai sangat orang beli emas sebab harga emas turun. Okay. Total untuk dealer developer mencecah 5 angka. Boleh mencecah lebih daripada tu. 25,000. Ni seorang lagi 27,000. Memang kata sebab override dia tinggi juga. Override dia ramai sampai sampai cicit. That's why potensi untuk jadi untuk dapat income macam ni very possible. Memang bukannya impossible tapi possible.
Okey, jangan risau. Sebab sedangkan jadi dealer pun boleh dapat 5 angka, boleh dapat 6 angka. Tapi apa jadi dealer developer ni lagi lah banyak. So memang potensi tu sangat tinggi dekat fundamental. Okay. Alright, so ni pula nak jadi merchant. Setiap orang yang jadi dealer ni, actually dia dah nampak tau. Ada orang macam Syida sendiri cakap, cukuplah jadi dealer at first. Tapi bila dah nampak potensi nak jadi merchant ni pula, ataupun dealer developer, terus kita push diri kita untuk menjadi seorang merchant pula. So target untuk jadi merchant ada. Cuma mungkin ambil masa, tapi janji kita work for that lah, work to that, to our dreams gitu. Alright. So syarat nak jadi merchant ni, kita kena lahirkan pula 5 direct dealer developer. So kita kena identify dalam team kita yang 5 orang dealer dalam bawah kita tadi, klien kita 5 orang dah jadi dealer tu, adakah mereka berpotensi untuk menjadi dealer developer. So kalau mereka betul-betul fokus and buat macam apa yang kita buat, dia copy and paste apa yang kita buat, jangan kata it's very possible untuk mereka jadi DD juga. Alright, dealer developer DD. So 150 unit dia kena beli 150 unit untuk 5 orang, 750 unit GAE 10. Dan juga dia kena lahirkan 25 direct dealer. Ini beranak banyak ni, 30 orang tak berhenti beranaknya. Okay, 25 direct dealer. Kita kena cari lagi 25 orang yang ada potensi untuk menjadi direct dealer kita. Okay, identify, tell them kita punya inilah structure dekat automated ni macam mana dan apa kelebihan kita dapat. InsyaAllah semua memang akan automatic berminat untuk jadi seorang dealer konsultan di Quantometer. Alright. Okay, yang penting ni dealer Amira kita dah cakap dah sistematik untuk guide team yang besar. Kita kena ada sistem, kita kena copy and paste apa yang kita punya referral ataupun merchant kita buat, kita apply balik. Okay. Dan kelebihan adalah dapat commission dari semua level dekat bawah. Overriding dia overriding dia tu sampai tadi kalau dia developer sampai cicit kan, yang ni tak ada unlimited lah, tak ada stop untuk override. Melainkan bawah dia dan menjadi seorang merchant juga. So terputus automatik. Okay, level cucu ke, cicit ke, anak ke, automatik akan terputus commission bila bawah kita tu sendiri jadi seorang merchant. Okay. So inilah struktur untuk merchant. So Syida sendiri, semua orang yang jadi dealer konsultan macam Syida cakap, at first memang cukup puas hati dah jadi dealer cukup. Tiba-tiba tengok pula merchant 14%, Allah. Boleh ke tak boleh ni? Of course boleh, memang boleh. Kita je kena work hard. Sebab apa? Quantometer bukan sahaja di Malaysia tapi seluruh dunia, dan kita boleh lahirkan dealer-dealer kita dekat satu dunia, bukan dekat Malaysia saja. Jangan close our mindset Malaysia saja. Tak, kita dah banyak tempat dah kita pergi. Sekarang ni Indonesia pun dah naik. Dekat Thailand baru launch dah ada 100 orang ahli, 100,000 orang ahli dekat Thailand. Brunei, banyaklah. Kalau nak cerita memang banyak. Dekat South Africa pun ada. Okay. So merchant, kita punya belian sendiri kita akan dapat 14%. Ni apa yang selalu Dr. Vida share. Dia kata apa yang dia beli dia dapat balik 14% commission atas belian sendiri. Okay, satu unit dapat 14%. So bila dia ada direct client, beli dengan dia akan dapat 14% dengan direct client ni. Okay. So punya structure macam ni lah, unlimited dia. Okay. So kita tunjuk terus. Yang ni kalau bawah dia dah jadi dealer developer, dia override 3.5%. Bawah dealer developer ada dealer pula. So dealer developer akan override 3.5% daripada dealer ni. Dia still akan override 3.5%. So boleh nampak perjalanan dia. Dengan dengan anak dia dapat 3.5%. Okay, ini kalau pelanggan baru ni buat pembelian, dapat 2%, introducer akan dapat 2%, dealer akan dapat 5%, dealer developer 3.5% dan dia sendiri akan dapat 3.5%. Right, total semua ni total up is 14%. Okay, katakanlah merchant dah naikkan pelanggan baru jadi introducer buat pembelian, introducer dapat 2%, merchant akan dapat 12%. Okay, so dia pula dah naik jadi dealer. Dah naik jadi dealer, merchant dengan dealer. So, okay, dia dah jadi dealer.
apa dia punya ni adalah dapat 7%, 7% untuk dealer sendiri dan 7% atas merchant. Jadi seorang merchant dapat 7%, dah sama income dengan dealer. Alright. Tapi bila dia naik jadi dealer developer, setiap kali pembelian atas pembelian sendiri-sendiri dia akan dapat 7%, merchant akan dapat 3.5. Okay? 3.5. And then dia akan override 3.5 lah. Sama macam dealer developer punya overriding. Okay? So, apa yang best sangat dengan jadi seorang merchant? Ni tengok kita punya income dekat kita punya pula macam saya punya Amin insya-Allah. So, jadi merchant nanti. So, merchant, salah seorang merchant dalam team Quantum Metal, dia punya income sebanyak 445. Okay, 6 angka, 445,000 pada bulan Mei. Dan 300 ni merchant yang lain 354,000 pada bulan Mei. Ya. Memang orang kata tak tercapai di akal lah sebenarnya. Boleh capai macam ni. Kita dapat 4 angka pun kita dah happy. 5 angka pun dah alhamdulillah sujud syukur. 6 angka ni tak tahu nak cakap. Memang menangis lah. Hari-hari menangis dapat komisen banyak macam ni. Alhamdulillah. Alright. So itu sahaja untuk kita punya sharing session malam ni untuk kejayaan menjadi seorang consultant, leader to success. Any question boleh open mic, boleh tanya dekat ruangan chat. Okay. Tanya je apa-apa berkaitan. Kita boleh start buka untuk kita punya Q&A. Betul. Kalau Tanya ada je apa-apa ada berkaitan sesiapa nak tanya. tanya, insyaAllah kita buka ruang. Sebab dia sebenarnya soalan ni memang kita fokuskan tajuk malam ni kepada siapa mereka yang dah settle jadi introducer ataupun tengah susun strategi untuk jadi consultant lah. Macam ada soalan tadi kan, dia 30 unit, lepas tu dia dah terminate, so macam mana? So Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada puan speaker kita yang menerangkan secara terperinci tadi. Dan mungkin kita ada masa sikit, mungkin Syida boleh kongsikan. Okey, ada soalan daripada Cik Daniel Syahmi. Payout statement tu hanya consultant kan baru boleh dapat, bawah dari dealer tak ada, betul tak? Payout statement. Betul-betul. Memang tak ada lagi. Bila dah jadi dealer saja kita akan, maknanya introducer, walaupun introducer tak dapat lagi. Tapi kita pun sekarang Sorry, ni float account. Float account Yes. siapa yang dah beli je, siapa yang dah entitled jadi introducer, automatic float account column tu akan Betul. keluar. Betul. In fact, Sorry. sekarang ni consultant pun dah Sekarang ni tak ada memang payout due dah. betul. Payout statement ni dah tak ada payout due. Yeah. Dulu memang consultant ke atas sahaja. Sekarang ni introducer pun dah dapat tengok dia ada float account. So dalam float account tu dah ada statement. So dia boleh keluarkan statement tu. Alright, dia boleh keluarkan statement tu by monthly, by daily pun boleh ikut mana yang cuma apa yang Datuk Lim janjikan dengan kita itu waktu di Penang, memang payout due ni akan dikembalikan semula kepada konsultan. Itu apa yang Datuk Lim update dengan kita lah. Alhamdulillah. Cuma sekarang ni masalah sistem kita dan masalah QM sendiri dengan isu statement dengan bank lah, dengan bank kan. Untuk kembalikan semula payout due tu. Itu antara benda yang Datuk Faizal pun ada update masa kami di KK tempoh hari. Masih lagi dalam peringkat Department IT lah untuk settlekan isu payout due ni. Kita tunggulah announcement rasmi daripada Quantum Metal nanti. Betul. Daripada Puan Amira, untuk introducer sekarang dah ada slip gaji. Betul. Sebab sekarang ni ada juga tim kita yang kat luar sana, dia tak kejar ranking dulu. Dia sibuk kejar dia punya komisen, besarkan tim dia dulu. Nanti bila tu dia akan jadi macam, kita tengoklah macam mana Syida sendiri organik, Puan Amira sendiri dia develop organik kan. So benda tu akan datang concurrent, dia akan datang dengan sendirinya. InsyaAllah, tahniah saya ucapkan. Mungkin puan speaker kita boleh, kita ada masa sikit lagi, mungkin boleh kita kongsikan macam mana berkenaan dengan siapa-siapa yang tengah nak susun proxy, macam tu. Tadi kita ada cerita sikit pasal proxy ni kan. Betul. Pasal proxy ni. Cuma mungkin ada yang boleh
terangkan sikit, Syida boleh terangkan Boleh, sikit boleh. berkenaan dengan proxy ni? Okey. So, kalau yang jenis ada modal sampai 50,000 lah contoh kan. 50,000. Dia boleh buat macam ni. Tapi ada cara yang lain juga, iaitu dia ada modal contoh 5 unit atau 10 unit saja. So dia beli juga satu akaun, guna akaun proxy. Dia beli 5 unit dekat sini. Alright. Lepas tu untung. Dia beli balik. Ada untung, dia jual, dia beli balik bila harga emas turun. Dia beli balik 5 unit kat sini lagi sekali. Ataupun dekat sini. Mana-manalah. Alright, boleh. So dia beli 5 unit atau 6 unit dekat sini. Contoh dia beli 6 unit dekat sini. Okay, dah jual, dia beli balik. Guna akaun ayah dia pula. Okay, akaun kedua proxy. 6 unit. Repeat sampai cukup 5 orang ni. 6, 6, 6, 6, 5 orang dah cukup 30 unit. Maknanya dia guna modal yang sama 6 unit untuk menaikkan diri dia jadi dealer. Bila emas naik harga dia jual, dia beli balik 6 unit tu ataupun dia tambah lah 6 unit sebabkan dia dah untung, dia tambah lah daripada 6 unit jadi 7 unit. So harga emas naik dia tambah lagi, dia untung, dia tambah lagi daripada orang yang ketiga pula. Ataupun dia boleh maintain 6, 6, 6, 6 setiap kali. Ni maknanya guna modal yang sama 6 unit. Ataupun 10 unit. 10 unit lebih kurang lah sama juga. 10 unit dia beli, tunggu emas naik, harga emas naik, untung jual, terus beli lagi sekali bila harga emas cantik turun 1% hingga 2%, terus beli 10 unit. Cukup 3 orang, 10, 10, 10 ataupun orang yang sama 10, 10, 10, cukup 30, dia dah layak jadi dealer. Okay, banyak sebenarnya cara untuk jadi dealer ni. Ada pula macam Syida sendiri, 30 orang, 30, 40 orang yang register dengan Syida, tak semua beli GAE 10. Lepas diorang beli sikit-sikit, 1 unit, 2 unit. Contohlah kan, kita target ada 30 orang dalam kita punya friend list. Contoh friend list kita 30 orang ataupun dengan termasuk adik-adik. Cukup 30 orang, kita buatlah setiap seorang beli 1 unit. Kita promote, kita bagi tahu kelebihan quantum metal, beli 1 unit saja pun dah cukup. So diorang pun beli 1 unit, 1 unit setiap orang, 30 orang tu. Dah cukup 30 unit. Ikut kita punya matlamat kita macam mana nak buat, nak completekan diri kita, strategi kita macam mana. Right? Kalau rasa kawan-kawan kita semua jenis orang kata haduh-haduh, alah tak payahlah 1 unit, belilah 2 unit, belilah lebih. Ada lebih balance 28 unit. Orang lain pula, kita ajak pula orang lain simpan. Sebab bila diorang dah dapat kata keuntungan, diorang akan beli balik. Bila diorang beli balik, benda tu akan accumulate lagi sekali. Contoh, kawan pertama tu, kawan pertama dia dah beli 2 unit. Kebetulan emas naik harga, dia jual, dia beli balik 2 unit, dah menjadikan accumulate 4 unit bawah kita. Alright, so baki tu dealer adalah 26 unit. So benda tu akan accumulate kita punya, walaupun klien dah beli dan jual balik, beli balik pun kita still consider accumulate dalam 30 unit ni. Boleh faham? So memang best sangat, simple and kita just tanya balik kita punya referral, kita nak jadi dealer, any idea, any suggestion untuk kita yang tak ada modal ataupun mungkin ada modal 5 unit, boleh guna cara tadi. Benda yang sama, modal yang sama, 5 unit, repeat berapa kali. Okay. Sorry, tiba-tiba sedap. Alright, Okay. Alhamdulillah. Itu sebenarnya tips-tips untuk yang dekat luar sana lah, especially yang struggle ataupun tengah excited nak daripada introducer nak jadi ke consultant. Dealer Syida kita dah kongsikan macam mana nak buat. Dia banyak lagi cara-cara dia, tapi ini antara salah satu dua caranya. Okey, kita boleh campur cara organik dan proxy juga. Ya, betul. Ya, betul, boleh campur. Maknanya kita ada modal 5 unit, lepas tu ataupun 10 unit, lepas tu kita promote lah juga, ajak orang, kita dah beli 10 unit, tinggal balance 20 unit, ajak pula orang mau kalau siapa-siapa yang berkemampuan untuk beli setiap seorang, mungkin 1 unit, 2 unit, ikut kemampuan kewangan dia, and then accumulate lah, cukup 20 unit dah, kita 10 unit proxy kita, 20 unit organik kita. So
total up cukup 30 unit dah jadi dealer. Very easy peasy lah orang kata dekat Automator ni. Jadi Alhamdulillah. kita nampak strategi tu macam mana refer, dan selalu kena rajin akan bertanya kepada orang atas kita, referral kita lah. Ada dalam grup lagi best. Tak referral tak menjawab, kita tanya tulis dalam grup. Tu Betul. referral tu kita kena rotan sikit lah. Okay, sebab apa tak nak didik kita macam tu. Alright. Gurauan, orang kata gurau-gurau je. Ya. Ada sebenarnya ada juga tips daripada kami-kami ni lah yang satu pasukan di sini nak maklumkan kepada semua partisipan kita yang ada 54 orang yang masih setia dengan kita ni. Kalau boleh make sure referral anda tu sekiranya anda dapat link tu make sure dengan orang yang anda kenal tak kisah anda dapat daripada social media ke, daripada ni, cuma jangan ambil yang kita tak tahu dari mana ujung pangkal. Kita ambil link tu, kita pun register. And then kita pun tak tahu macam mana nak pergi, macam sebab apa, referral ni sebenarnya dia membantu kita untuk bantu kita develop kita punya team. Especially bila ada kita punya klien beli untuk di-upgradekan jadi introducer, untuk di-enjoy commission tu. Tak nak nanti kita dipersalahkan. Sebab kita dah excited, tapi sebenarnya kita masih belum entitled lagi sebab kita baru level introducer. Tapi kita dah start develop team. Tim-tim bawah kita yang membeli ni tak dapat nak di-upgrade sebab kita tak kenal referral kita tu. Kita dah register dah. Cuma referral tu tak ada masalah. Dapat dari mana tak kisah. Cuma kalau boleh kita dapat communicate dan dapat contact referral kita tu. Betul. Macam Penting kita referral tu. Ya. Penting referral tu. Macam kita tengok sekarang ni Puan Amira kita memang tengah, kita panggil tengah hype lah dekat TikTok. So that mean kita perlu kenal dengan siapa yang kita register tu. Tu yang saya cakap tadi, tak kisah kita dapat dari mana, tapi kita tahu dari mana kita dapat link tu, macam mana kita nak share, dan kita boleh communicate dengan dia. Itu bagi saya lah. Sebab ada juga klien yang dah datang ke office. Ni rasa Syida tahu yang cerita ni dia dah datang ke office, rupanya dia dah level merchant dah. Oh, ada. Kami dah ada cerita. Dia dah level merchant. So dia ada confused sikit macam mana dia nak start. Tapi disebabkan dia naik merchant tu waktu zaman mudah kan. Tapi Betul. terkejut juga macam Wafa tanya dia level apa, macam dealer ke dah didi, rupanya dia dah merchant. Macam tu lah. So Alhamdulillah daripada Cik Haziq tanya soalan, Puan Amira pun dah jawab. Macam mana kita nak tahu kita dah achieve 30 jadi? Kalau referral tu boleh tukar ke? Okey. Okay, macam mana nak tahu kita dah achieve 30 unit ni? Actually kita kena tanya kita punya referral Ya, untuk checkkan betul. kita punya. Katakanlah referral kita tu adalah seorang consultant dealer, dia akan automatic boleh tengok. Alright, dia boleh tengok kita punya progress. Sebab nama tu memang ada. Direct kita akan nampak lah. So, dia akan tengok, monitor, ataupun kalau bukan dia, dia akan suruh orang atas dia ataupun referral dia yang terdekat lah, consultant yang terdekat untuk check kan kita punya pembelian dah berapa. Macam Syida sendiri, Syida akan monitor juga. Dan Syida akan update dalam grup Syida. Berapa, siapa yang next dealer to be, berapa unit lagi nak ni, and Syida akan PM personally juga diorang punya progress. Alright, so memang kita kena nak tahu tu memang kena back to the referral, tanya balik referral tu berapa saya punya progress to become a dealer. So dia akan jawab. Okay, and then kalau referral tu boleh tukar ke, boleh tukar referral sebab Syida sendiri dah membantu beberapa orang untuk tukar referral bawah Syida disebabkan referral tu tak menjawab soalan, diam, MIA, dalam grup sepi. So dia tanya macam-macam tak jawab, butik. So dia give up dengan referral tu, dia minta tukar. So Didi Amira dah tunjuk dah status keahlian untuk tukar referral ni. Dia ada dua cara lah. Belum pernah beli dengan pernah beli. So belum pernah beli dalam masa 60 hari boleh minta tukar referral terus. Okay, dalam masa 60 hari kalau tak pernah buat pembelian. Tapi kalau pernah beli walaupun RM10, memang kena tunggu sekurangnya 365 hari, iaitu setahun lah daripada last pembelian. Contoh hari ni berapa hari bulan, hari ni 29 November last kita beli, so kita tunggu sampai 28 November ataupun 29 November tahun depan untuk tukar referral. Senang. Okay, ada dua cara ni, memang tak ada tukar. Kata syarat ni memang ini adalah syarat yang ditentukan oleh Automator. Nak tak nak memang kena tunggu 365 hari.
Okay, Cik Aziz menjawab soalan. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih banyak di atas penerangan. Harap Okay. Cik Haziq boleh faham tu yang saya cakap tadi berkenaan dengan soalan yang pertama macam mana kita nak tahu tu. Itu berbalik kepada referral kita tu. So kalau kita dah senang communicate dengan dia, so kita senang nak minta klien kita di-upgradekan ke ataupun untuk tahu status kita. Berapa banyak lagi unit-unit untuk kita jadi dealer tu. Macam tu. Betul. Eh? Betul. Okey, ada soalan lain ke? Sebab kalau tidak saya memberi ruang kepada puan speaker kita untuk bagi kata-kata akhir dan juga kata-kata semangat. InsyaAllah mungkin kita boleh habiskan kelas awal sikit malam ni. Okey, Puan Okay. Syida, silakan. Kalau ada soalan Alright. tak apa kita terus ajukan. Kalau Tanya tidak, saya soalan, akan kalau ada soalan tanya sebelum saya apa So mungkin bagi Puan Syida kata-kata. boleh bagi kata-kata semangat ni. Sebab yang kat luar sana ni cuma itulah kan sekarang ni dengan harga sekarang ni kita kena hati-hati sikit lah. Sebab saya tadi pun siang tadi terima 2-3 panggilan juga daripada klien saya. Okey ke nak beli ni okey ke kan. Sebab dia dah terminate, dia dah excited nak beli. So Ah, apa yang kita it- boleh advise mungkin Puan Syida boleh bagi kata-kata apa yang boleh kita sebab yelah masa 6.3 kita dah cakap dalam grup so beli tapi tak nak beli. Tapi bila dah tengok semua sibuk terminate barulah dia nak beli. So mungkin boleh kongsikan sikit pengalaman Syida okay. sendiri. Alright, okay, macam Syida sendiri, kita panggil untuk orang yang macam ni, yang bila harga tengah murah, klien-klien, memang kita akan jumpa macam-macam PN, klien-klien kita ni. So, klien-klien ni Syida panggil bila diorang dah, bila harga emas dah naik, mendadak macam ni, baru nak beli, maksudnya diorang ada fear of missing out ataupun kita panggil FOMO. Masih kita dah advise dalam group memang all the time harga tengah murah 58, suruh beli degil tak nak beli walaupun satu unit nak layakkan diri jadi introducer tak nak. Tapi bila dah naik 62, alah melepas. Kenapa tak paksa saya masih 58, 59? Kita pula dipersalahkan. So, benda macam ni memang kita akan menghadapi benda tu. Klien memang akan paksa kita, akan tanya advice kita sesuai tak nak beli pada harga sekarang. So, atas kita sendiri, kita akan tanya balik macam Syida sendiri apa yang Syida buat. Syida akan tanya balik klien Syida. You kata apa, ada tak holding power untuk holding power untuk simpan apa kita peganglah duit itu dalam setahun atau 2 tahun. If you have the holding power, then you can. Kalau tak ada, agak-agak nak kena pakai duit emergency ke apa ke, tak payah beli JE lagi ataupun tunggu dulu. Tunggu harga turun cantik sikit, 2%, 3% ataupun 5% daripada harga sekarang, boleh beli. Okay, ikut pada kita. Macam Syida memang akan advance dalam 3% daripada harga tertinggi. Boleh start beli secara staging lah. Jangan beli terus 100%. Beli sikit-sikit. Beli kata, kalau dia ada 10 unit, dia ada modal 10 unit, beli 5 unit dulu ataupun 3 unit dulu. Ikut pada dia. Okay, lepas tu harga turun lagi 3%. Beli lagi 3 unit sampai habis dia punya modal. Okay. Itu Syida punya cara lah apa yang Syida advise dekat klien. Sebab memang akan jumpa klien-klien. Even sekarang ni pun ada je yang klien tanya, boleh tak beli sekarang? Tapi harga macam tinggi. Dia pun tahu memang harga tengah tinggi. So kita pun cakap itu semua atas risiko sendiri. Kita panggil ni lah bio. Bio ni iaitu buy at your own risk. Bio buy at your own risk. Kita panggil bio at buy at your own risk. Nak jual pun kita panggil sayur, iaitu sell at your own risk jugalah. Sayur ni, sayur ataupun tayar kita panggil sebagai trade at your own risk. So benda-benda ni adalah term yang selalu Syida guna dekat dalam team Syida. If you want to buy, then buy at your own risk ataupun bio lah. Dan semua tu atas pilihan masing-masing. If you have kita sendiri kena identify diri kita sendiri. Bolehkah aku tunggu masa macam ni, duit ni. Okay, ataupun memang kalau orang yang memang ada duit sentiasa, dia takkan nampak pun, mungkin dia akan keluarkan sedikit duit daripada dia punya simpanan yang lain, dia beli separuh dekat konti metal dan dia tutup mata, biar je dia beli pada harga tinggi pun dia tak kisah. Sebab apa? Kedai emas pun orang tak tengok pun harga dekat kedai emas kat luar tu, harga tinggi ke harga rendah je, kedai emas sentiasa penuh. Kena faham kat sini, sentiasa penuh. Sebab apa? Orang tak tengok pun harga emas tinggi ni, tak boleh beli ni, tak ada. Compare pula tu kedai emas
Anwar kedai emas jewelry ni tak ada, tak ada. Diorang pergi sanggup pergi kedai emas merchant trade itu kata nak compare harga punya pasar. Tak ada. Diorang dah tahu kedai emas tu, diorang terus pergi dan terus beli. So dekat sini kita boleh nampak diorang tahu, diorang beli, misalnya dah rugi dah esoknya kalau nak jual. Bila dah rugi tu, adakah mereka menjual bila harga emas turun? Tak. Mestilah tak. So kita kena tunggu harga emas yang kita beli untuk naik semula dan melebihi kita punya keuntungan, kita punya paras break even tu, dah untung kita jual. Okay, sell at your risk juga. Kenapa sell at your own risk? Sebab macam semalam lah klien Syida tu, dia dah jual pada 65, dia tunggu sampai 65, naik 65, happy sangat-sangat. Hari ni harga emas naik sampai 65.82 paling tinggi 65.82. Mengamuk lah member. Bukan mengamuk, dia kata ada kenapa lah aku pergi jual semalam, sebab dia dah rasa 65 tu dah paling tinggi. Sebab tu kita kata sell at your own risk pula. So bila dia sell at your own risk, kita dah cakap dah, jangan kata I tak cakap, jangan kata saya tak cakap. Itu semua atas risiko masing-masing. You dah puas hati. Dia dah untung, saya ni dah untung banyak juga, 390, itu dalam 20% lah. 390, 30% kot dia punya keuntungan. 390 dalam masa 3 bulan saja. Dia dari bulan 8 dia jual pada 390. Dah banyak lah tu. Tapi bila dia tengok harga emas sampai 65.8, dia pun jadi menyesal jual awal. Satu dekat emas ni kata tak beli, tak beli menyesal, beli jual pun menyesal, jual awal menyesal, penuh penyesalan lah dalam emas ni bila kita bermain dengan emas. Tapi once kita dah faham, dah tahu macam mana dia punya konsep dengan emas ni, how we want to trade the emas, this gold, then insyaAllah kita boleh guide, kita boleh monitor sendiri account kita lepas ni, insyaAllah. Tu je. Tidak ada soalan tadi ke? Boleh bagi tips untuk mula promote QM pada orang. Okay, Syida sendiri, Syida actually start QM ni secara guna Facebook. Syida banyak klien daripada Facebook. Facebook pula bukan yang Syida kenal, strangers. 40 orang yang terawal yang Syida dapat tu adalah kata 95% lah adalah strangers. 5% tu adalah kenalan yang Syida kenal. Even family members pun take time to convince them. Tak tahu kenapa. Even kawan-kawan pun macam tu, macam tak nak percaya macam tu kan. Tapi orang yang kita tak kenal ni, strangers ni, lagi mudah register. Lagi mudah diorang nak tahu macam mana nak promote dengan, macam mana nak start dengan QM, macam mana nak mulakan dengan fundamental. So tips Syida nak mula promote tu, first of all you have to promote dengan WhatsApp status. Macam Syida just terus buat Syida terus buat pengenalan dekat Facebook. Syida sekarang dah mulakan kan kerjaya sebagai seorang introducer dekat Quantimeter. Masa tu Syida introducer lah. So Syida mula start macam tu. Anyone yang nak berminat kenal Quantimeter, nak buka akaun percuma dekat Quantimeter, boleh roger Syida. Dan Syida bukan dekat page Syida saja, maknanya Facebook Syida saja. Syida post dekat semua group yang ada dalam Syida punya Facebook. Okay, bila post dekat macam tu ataupun grup-grup emas yang ada dekat Facebook, orang nampak, orang berminat, orang nak tahu, orang register. Alhamdulillah, walaupun RM10, orang tetap jadi klien Syida. Macam tu lah. So Alhamdulillah lah, so itu punya Syida punya tips. And promote yang kedua, tips yang kedua adalah kita buat rajinkan dengan WhatsApp status kita. WhatsApp status sebenarnya ramai je yang tengok. Kita boleh tengok je, ramai je yang konsisten tengok tau kita punya posting tu. Cuma belum ditiup oleh tak sampai lagi lah dia punya nak buka akaun, nak PM kita. Tapi jangan, Syida punya klien sendiri, dia kawan sekolah, dia sentiasa tengok, tapi dia tak pernah tanya pun. Ada tu diam-diam je yang tengok, tiba-tiba dia terus PM kata, dia panggil Syida lah, Syida kau buat Quantimeter kan? Cakap aku ingat nak join lah. Best tak Quantimeter ni, maksudnya nak join, dia nak belilah. So Alhamdulillah dia terus join. Lepas setahun dia kata, aku sebenarnya dah setahun tengok kau punya ni, aku tengok kau konsisten je buat PM ni, so aku yakin lah. Dia cakap macam tu. So apa yang kita promote, apa yang kita post dekat WhatsApp ke, dekat mana-mana pun, kita punya IG ataupun Facebook, orang nampak, orang berminat sebenarnya, cuma belum terdetik untuk
untuk PM kita. So macam Syida sekarang, apa yang Syida buat sekarang ni zaman untuk Syida, mungkin untuk yang baru bermula boleh buat macam tu. Untuk Syida, untuk bahagian tu dah slow down. Maksudnya bila Syida start ni tak ramai dah orang dah kata PM Syida. Tapi sekarang ni Syida pula PM orang, maksudnya bukannya Syida terus tak kawan-kawan ke orang yang pernah tanya Syida PM dia orang balik. Syida memang bukan jenis nak terus ajak orang register dengan quantum meter terus, bukan jenis approach. I'm not approach, apa kata kita tak, bukan jenis approach orang lah. Orang yang akan approach kita, tapi bila diorang diam maknanya diorang dah berminat, cuma diorang tak tahu betul ke PM ni. Alright, so apa yang Syida buat sekarang ni adalah Syida PM balik orang-orang yang pernah PM Syida, tanya Syida untuk ajak. Itu untuk Syida punya ni. And itu Syida punya sekarang lah, after a 1 year and a half dengan quantum meter. Tapi untuk yang baru bermula, boleh buat macam Syida cakap, fokus on your IG, fokus on your WhatsApp, and fokus on your Facebook. Facebook tu rajinkan masuk grup-grup, walaupun grup community perumahan section 17 ke section Precinct Putrajaya ke mana-mana, promote dekat situ. Promote dekat situ, tunjuk, ada setengah grup dia akan block sebab dia anggap macam quantum meter ni as a scammer. Ada setengah grup tu memang aktif lah, macam dia akan approve and kita akan dapat kita punya klien daripada situ. Alright. So itulah tips daripada Syida yang tak seberapa hebat ni pun. Alhamdulillah, Okey, alhamdulillah. sama-sama. Alhamdulillah, sharing yang sangat sangat jelas, sangat terang, dan tips pun dah bagi. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada puan speaker kita pada malam ni, yang sanggup berkongsi dengan kita, korbankan malam beliau untuk bersama dengan kita. So kita pun sudah sampai di penghujung rancangan. Alhamdulillah kita dapat habis awal sikit. Okey, buat siapa yang nak communicate dengan puan speaker kita, mungkin apa, puan speaker kita boleh tinggalkan nombor phone ke macam mana? Boleh. Tengah Hmm. tulis nombor telefon. So mungkin boleh PM tepi kan, sebab mungkin nak tanya dalam chat ni segan. Lepas tu ni Syahidah Rashid. Okey, ambil nombor phone 0113667457. Nak tanya selepas terminate berapa hari kena tunggu? Okey, kalau terminate tu ada dua cara, masuk flow account dengan masuk bank account. Kalau bank Okay. account memang lama. Ada klien sudah ambil masa dalam 11 hari juga dia waktu menunggu dia. Dan 11 hari tu adalah 11 hari bekerja, bukan sebab apa, sebab ramai untuk malam tadi dan hari ni ramai orang terminate. So kita boleh nampak dalam sistem Quantometer, dia dah tulis kat dalam web, bila kita login dia kata termination akan dilakukan secara berperingkat. Bukan termination lah, duit tu lah akan dimasukkan secara berperingkat, sebabnya ada very high termination value, request, high termination request daripada ahli-ahli QM. Dan ahli-ahli QM macam biasa bukan sahaja di Malaysia tapi juga satu dunia. Cuma untuk Malaysia punya lah, kita ada 500 up to date 500,000 orang ahli QM dekat Malaysia, dan bayangkan 500,000 lah orang nak terminate pada hari yang sama, malam yang sama. So boleh expect the slight delay, 1 hingga kalau ikutkan normal 1 hingga 5 hari bekerja sahaja. Tapi kalau high termination request dia akan jadi 1 hingga 10 hari bekerja pun boleh capai. Okay, just tunggu sahaja, insyaAllah memang duit akan masuk, don't worry, memang duit akan masuk. So far QM tak ada isu dengan tak bayar duit, melainkan scammer yang menyamar jadi QM. Okay. Kalau ada kawan di Siam nak daftar, ikut je link kita tu boleh. Nanti dia orang login di mana? Daripada Siti Login Asma Siti Muhammad. Asma Okay. Muhammad Noor. Asma. Okay. Kalau kawan di Siam, okay, macam Syida ada kawan, ada klien dekat India. So apa yang dibuat, dia register dengan link Syida. Itu yang sebelum ni lah, yang Syida punya pengalaman. Dia register dengan link Syida macam biasa. Okay, macam biasa. Maksudnya dia, lepas tu dia dekat international login tu tak silap dia letak nama Syida. Link kita boleh, ataupun kalau tak boleh ikut link kita, boleh klik. Sebab setengah negara diorang akan block kita punya website tau. So dia akan suruh masuk website yang dah ada, website QM yang dah ada dekat dekat negara tersebut.
dan masuk saja kita punya referral kita, nama penuh dan juga ID kita. Kita ada ID sebagai seorang konsultan kita ada ID, so bagi ID kita dekat dia. Boleh guna link juga, tak silap lah boleh guna link, sebab kalau nak ikutkan Syida punya klien tu actually dia orang India tapi dia duduk kat Malaysia, so dia punya proses tu senang lah. Cuma untuk yang luar negara tu yang betul-betul dekat luar, macam ada je tim-tim Syida, tim-tim kita dalam TGC yang buat ada klien, ada dealer lagi dekat Indonesia. So kita boleh refer dekat diorang juga kan. Apa tu, Tuan Haji Helmi tak silap. IR Helmi, Tuan Haji Helmi, dia pun memang ada dealer dekat Indonesia sendiri. So cara register boleh guna link daripada negara tersebut, okay? Ataupun guna link kita terus bagi dekat dia, dia akan register. So bila dia nak login, dia akan guna international login. Dia takkan guna Malaysia, dia akan guna international login. So setiap kali nak buat pembelian, dia akan pergi dekat bank, contoh dekat Thailand rasanya sekarang belum ada bank yang tengah dalam progress untuk bank macam nak buat macam Better Pay FPS tu. Diorang akan dekat Thailand, Siam tu diorang panggil WePay. So WePay itulah nanti yang akan digunakan untuk transaksi secara online. As for now, diorang akan beli melalui transaksi dekat over the counter lah dekat bank. Kena pergi bank, bayar, hantar duit dekat Quantimeter, tunjuk hantar attachment dekat Quantimeter, dekat dalam kita punya account, and then baru Quantimeter akan reflect balik kat dalam kita punya sistem. Diorang punya sistem lah as for now. Tapi nanti once dah bank approve untuk macam WePay dekat Thailand, boleh buat macam mana kita buat sekarang dengan Better Pay SPS. Okay? Halo. Okay, alright. Ya. Ya, Srida kat sini ya. Okay. Okey, Srida Okay. ada juga member dari Thailand, tapi dulu mereka kat Malaysia lah. So, Srida bagi link Srida, bagi depa Okay. register, tapi Betul. take time juga untuk depa nak dapat semua KYC apa semua tu kan, sebab depa kena letak depa punya IC, sebab depa dah balik Thailand. So, depa guna depa punya IC semua, register, upload semua, reject banyak kali juga. Dalam masa 3 minggu baru boleh. Lepas tu mereka kena attach semua dari Thailand punya bank account macam kita juga, tapi guna yang Thailand punya. Then after that mereka kena guna yang translate juga daripada bahasa Siam tu kan. Jadi English juga kena translate. Lepas tu kita kena deal dengan CS kita dekat sini. Suruh mereka, setiap kali lah suruh mereka check. Akan ada juga yang selalunya update, lepas tu reject. Ada error dia lah kenapa yang rejected tu kan. Lepas tu kita suruh mereka follow yang instruction yang CS bagi. Then kena selalu follow up lah. Srida guna masa 3 minggu untuk dapatkan. Srida ada dalam 3-4 orang lah yang baru register sebab Thailand baru launch. Mereka pun tak confident lagi dengan apa semua yang ada tu. Tapi last okey lah, buka hati juga. So mereka sempatlah beli juga. Beli sikit. Alhamdulillah, tahniah. Ya, Srida kata tak apa, beli dulu yang ni. Nanti you all dapat profit dah. Mungkin you all akan nampak lagi lah apa yang kita ada tu kan. Yang selama ni. Yang ni lah yang Srida nak share sebab Srida dah ada yang boleh register. Cuma nak explorekan banyak lagi dah untuk mereka sebab mereka tak nampak lagi kan. Yang ni. Betul. Yang untuk yang ni je. Baguslah. Kalau ada apa-apa tu cuma contact kita punya CS. Mereka akan advise macam mana. Alhamdulillah. So far Bagus. Srida sukses lah yang tu. Okay, terima kasih sangat-sangat Puan Surida sebab sanggup share pengalaman dengan customer, klien daripada Thailand tu sendiri. Maknanya guna betul-betul duduk yang dekat Thailand macam Syida sendiri, klien daripada India tapi duduk kat Malaysia. So dia ada beza cara pendaftaran tu macam mana semua tu. So dekat sana lain. So penting kita kena contact dengan CS kita lah kan sentiasa ni walaupun ambil masa yang lama. Tapi yang penting dah lulus tu dah boleh mulakan buat pembelian. Maknanya tahniah lah pada Puan Surida kerana percaya memperkenalkan Quantimeter emas, lama juga. emas. Lama juga take time nak bagi depa trust lah kan. Susah lah juga yang tu. Tapi last after depa launch dekat Thailand tu, kita sharing semua apa yang kita ada. Then depa buka hati lah untuk nak try sebab kita pun dapat profit banyak kali dah daripada kita sendiri yang duduk sharing. Dulu mereka duduk kat sini senang lah nak sembang apa semua kan. Lepas tu depa balik tu susah sikit nak dapatkan yang tu sebab
mula-mula guna pasport. Pasport pun ada isu tak boleh juga. Dan Wow. disebabkan country yang mereka pilih tu, country mula-mula pilih Malaysia sebab duduk dekat Malaysia kan. Then last-last tak boleh juga sebab guna pasport. Lepas tu nak guna bank Malaysia. Certain member yang Surida ada, mereka guna bank Malaysia lagi. Tapi tak boleh juga. Macam mana pun kena guna yang Thailand punya. Tak lepas juga. Tak lepas Tapi juga ya kesian jugalah untuk mereka sebab currency sekarang Thai dengan Malaysia RM tu teruklah sikit kan. Betul mereka kata kalau dapat install yang Malaysia punya bank tu mungkin dapat banyak lagi lah beli. Betul. Ya sebab Thai baht dengan Malaysia kan beza banyak. RM10 Beza banyak, kita, betul. depa baru RM7. So yang ni banyaklah juga yang beza dia. Tapi Surida dapat setakat 2-3 biji. Yalah buat masa sekarang tapi okey lah kan. Okey lah, Alhamdulillah. Maknanya Ya. pengajian Puan Surida ni memang berjaya lah menambah hati Encik walaupun ambil masa. Ya. So bagus Syida, lah, Syida. Alhamdulillah. Syida. Ya saya. Ya Kak Bibi. Sorry saja Kak Bibi nak tanya sikit Boleh. Tentang yang Surida bagi tahu tadi tu sebab Kak Bibi pun kemungkinan besar pun akan ada klien dekat sana jugalah kan. So Alhamdulillah, Tanya. Peranaknya Kak Bibi. So Surida macam kita bagi link, bila kita bagi link kat depa kan. Bila dia register by email ke ataupun guna phone? Yang Surida punya guna email. Okay, so dia akan dapat TAC kat email lah kan? Dekat email ya. Lepas tu dekat yang macam bila kita nama dia tu macam IC apa semua tu macam mana dia letak pasport letak IC depa kat sana? Kena letak IC depa. Yang Surida punya letak IC kat Bibi, mereka kena letak IC. Mula-mula ada satu klien tu letak nombor pasport tapi kena reject. Betul mereka kata disebabkan warga Thailand mereka kena letak IC depa. Lepas tu bank account bank tu bank sana jugalah. Semua sana. Maksudnya semua sana. Semua sana sebab Surida yang klien satu tu kan dia nak letak dekat Malaysia punya sebab dia ada sebab dulu kerja sini ada lagi duit depa kat sini. Lepas tu nak letak dua account lah macam kita boleh letak banyak kan Malaysia kan. Tapi tak boleh. CS kata tak boleh kena letak local punya. So local mula-mula dia letak lepas tu kena reject juga sebab tak translate. Depa kena translate juga bank tu dari bahasa Thai jadi English. Kena ada dua sekali ya. Mungkin CS kita tak tahulah kan. Mungkin Surida boleh tahu, Surida boleh baca. So Surida faham lah yang tu. Lepas tu ada lah juga chat dengan CS kata yang ni. Lepas tu kena explain kat depa lah kena translate. Bagi macam kita sini lah international license macam tu juga Kak. Betul. Kena ada yang tu lah. Lepas tu kalau depa login dia login guna apps macam kita ke ataupun website yang kita my.contomator.com tu. Yang Surida punya mula-mula kena guna international dulu, mereka login. Lepas tu yang guna app macam biasa je boleh. Tapi international login tu yang macam mana pula? Yang kita masuk dekat website tu kan. Kita masuk dekat website yang kita punya normal tu. Lepas tu login normal sebab mereka pilih mereka duduk Thailand kan. So link mereka server semua dekat Thailand dah. So tak ada isu. Kita login international punya tu yang dekat website kita. Dekat website kita masuk. Kita masuk Malaysia kan. Kita login kita punya. Lepas tu mereka Surida pun bagi yang tu dah. Surida pun tak tahu juga. Cuma bank tu yelah kan. Tak tahu macam mana sebab mereka duduk sana. Kita cuma WhatsApp sembang, link sembang je. Sebab tak tahu macam mana juga. Kadang-kadang mereka try tak boleh. Okay bagi Surida tengok error. Apa dia error. Lepas tu Surida akan chat dengan CS lah kat sini. Macam mana. Macam hari tu mereka nak beli. Mula-mula daripada harga yang murah mereka nak beli. Tapi tak boleh buat transfer. Ada dua je. Kalau kita ada FPX something tu kan untuk kita transfer. Untuk mereka tak boleh. Mereka kena direct bank in. Direct bank in dengan payout je. Yang tu je. Lepas tu tak boleh. Mereka belilah dulu. Beli dah. Lepas tu mereka buat macam kita lah juga transfer kan. Guna bank. So yang macam upload IC dengan account bank tu masukkan gambar IC mereka depan belakang macam biasa tu lah attachment tu. Ya. Sama macam kita. Okay.
Okey, tak apa Kak Wi faham. Complete Kak Wi KYC. cuba dululah. Kak Wi Boleh cuba cuba dulu. Kak. Kalau apa-apa Kak consult dengan CS. Depa akan guide lah Kak. After depa submit kan. Surida pun ada dalam Kita loop boleh. juga. Kita boleh Surida ada lah. dalam loop. Ada dalam loop sekali dengan depa. Jadi Okey. Surida lah yang tolong contact kan. Kata ni client Surida try dah upload semua tapi KYC bank approve semua tak approve. Sebab depa nak Okey. beli dah. Surida force depa lah kata member Surida nak beli dah tapi tak boleh lagi macam mana. Lepas tu mereka tolong check lah kenapa. Lepas tu akan reject kan 2-3 kali kata kena buat yang ni. Surida ambil masa 3 minggu. Okey, faham. Kak try dululah. Lepas tu CS akan advise. Okey, terima kasih banyak-banyak Surida nak. Okey, terima kasih nak. Boleh. Terima kasih Surida. sangat-sangat Puan Terima kasih Surida atas No Terima kasih perkongsian. banyak Surida. Thank you Kak Bibi. Ya. Tahniah semua. Nampak kita dah ada international ni kata klien-klien. Benda ni bukan yang kata dimomokkan oleh konsultan, tapi memang it's benda betul yang memang fundamental dah bukan sahaja di Malaysia tapi serata dunia insya-Allah. Okay. So don't worry, kita bukan sahaja ada peluang sebab kita punya komisen adalah dalam USD. Itu kena ingat, USD. So transaction macam Syeda sudah cakap adalah duduk Malaysia tapi gaji USD. Gaji dapat dalam USD. Duduk Malaysia ni tapi gaji USD. Sebab apa yang tak nak? So mana-mana satu dunia pun diorang transaction yang diorang buat akan berdasarkan USD currency. Alright, termasuklah dekat Thailand ke mana-mana ke memang dalam USD. So terima kasih atas perkongsian Puan Surida dan daripada Kak Bibi juga. Alhamdulillah ada klien daripada Thailand. Alhamdulillah jauh tu. Alright. Okay, Tuan Fairuz. Okay, alright. Alhamdulillah. Kita pun dah banyak dengar perkongsian daripada sahabat-sahabat klien konsultan kita yang tengah nak orang panggil tengah nak terokai pasaran luar negara. Tahniah saya ucapkan. Dan insyaAllah kita pun dah melepasi waktu yang telah kita tetapkan. Terima kasih juga pada partisipan yang masih setia bersama dengan kita. Masih baki 34 orang. So izinkan saya untuk kita tutupkan sesi pada malam ni dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-Asr insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, terima kasih semua. Kejap saya nak stop recording dulu.